Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma nawwir bil kitabi basari wa atliq bi lisani wa shrah bi sadri wasta'mil bihi jasadi bihawlik wa quwwatika fa innahu la hawla wa la quwwata illa bik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Sambung risalah Al-Mahid lil Mubtadi'in, muka surat 78, adat haid. Adat haid. Masuk kita setelah kita selesai membicarakan tentang tamyiz, masuk kita bab adat. Maka dalam masalah tamyiz muka surat yang sebelum-sebelum ni kena faham, kena hadam sungguhlah. Baru kita masuk bab adat. Adat haid. Adat haid. Istilah adat haid merujuk kepada jumlah hari kitaran haid yang terakhir berlaku. Istilah adat haid merujuk kepada jumlah hari kitaran haid yang terakhir berlaku. Perkataan adat sering disalahertikan dengan maksud telah lama dan berkali-kali berlaku. Sedangkan maksud yang dikehendaki pada masalah istihadah adalah jumlah hari haid yang terakhir sebelum terjadinya istihadah itu. Inilah yang biasa silap faham. Inilah silap faham yang biasa berlaku. Bila sebut adat haidnya, adat haid, biasa dah beradat dah haid, maka adat itulah, adat dengan maksud telah berlaku beberapa puluh tahun, mungkin telah berlaku beribu kali perkara yang sama. Kalau dalam masalah haid, telah berlaku haidnya 6 hari, begitulah tiap-tiap bulan, dah beratus kali dah. Dah beratus kali ya. Maka jadi adat. Itu silap faham. Itu silap faham. Penentuan adat haid hanya memadai nak tentu adat haid tu hanya sekali, dan ianya berlaku pada bulan sebelum ataupun pada kali terakhir. Mari tengok Jika kali terakhir haidnya adalah bulan sebelumnya, maka jumlah hari haidnya itu adalah diistilahkan sebagai adat haidnya. Jika ini bulan 9, bulan lepas bulan 8, haid bulan lepas katalah 8 hari, bulan ni jadi istihadah dan haidnya mengikut adat. Adatnya 8 hari lah, sebab bulan lepas 8 hari. Okey. Jadi bila sebut adat dalam masalah haid adalah kali terakhir, bukan yang telah berlaku beratus-ratus, berpuluh-puluh, beribu-ribu kali, bertahun-tahun. Bukan.
Maksud adat tu adalah yang berlaku kali terakhir. Itu maksud adat. Yang terakhir, yang last jadi. Last haid dia berapa hari? Yang normal dia. Itulah yang dimaksudkan dengan adat. Bukan dengan adat Melayu yang dimaksudkan dengan bahasa Melayu adat. Biar mati anak, jangan mati adat. Bukan adat tu. Telah beradat di kampung kami. Bukan adat tu. Kita ni orang Melayu ada adat. Bukan adat tu. Bukan maksud tu. Bukan. Rumah ni dah telah beradat. Bukan. Habis apa maksud adat dalam masalah haid? Masalah haid, adat adalah yang kali terakhir berlaku. Jika kali terakhir berlaku haidnya katalah 3 hari, maka adatnya 3 hari lah. Okey, sambung lagi. Jika haid kali terakhir adalah pada 2 tahun sebelum itu, maka jumlah hari haidnya itulah yang diistilahkan sebagai adat walaupun telah berlaku 2 tahun lepas, 2 tahun yang lepas. Asalkan ianya kali terakhir. Asal ianya kali terakhir, last time, kali terakhir. Maka itulah adat. Bila last haid? Haid last 2 tahun lepas. Berapa hari? 2 tahun lepas tu keluar 4 hari aja. Maka adat haidnya adalah 4 hari. Walaupun ianya telah berlaku 2 tahun lepas. Maksudnya haid kali terakhir dia 2 tahun lepas. Dia tak ada haid 2 tahun. Tak datang. Datang-datang tiba-tiba jadi istihadah. Maka nak menyelesaikan haidnya adalah menggunakan adat. Adat ni berapa? Dah biasa dah 7 hari. Bukan kira macam tu. Kira macam mana? 2 tahun lepas yang last time kali terakhir tu berapa hari keluar? Tak ingat lah. Tak ingat masalah. Sebab tu kena ingat. Yang 2 tahun lepas tu 4 hari. Maka haidnya adalah 4 hari apabila haidnya kena mengikut adat. Kena mengikut adat. Jadi bila sebut adat dalam masalah haid, ianya adalah kali terakhir. Bukan adat dengan maksud yang telah berlaku beratus-ratus kali, berpuluh-puluh kali, ataupun orang Melayu panggil telah beradat berlaku. Bukan maksud adat tu dalam masalah haid. Sambung. Ini bermakna hanya sekali haid sudah memadai untuk menjadikan sebagai ada haid. Sekali je dah memadai. Yang sekali itu bukan yang lama, bukan. Yang sekali itu yang kali terakhir. Itulah adat-adat. Tapi ramai orang, oleh kerana bahasa Arab ni adat adalah bahasa Arab. Adat banyak maksud dalam bahasa Arab. Adat juga dah jadi bahasa Melayu. Maka bila sebut adat haid, automatik orang fikir adat dengan maksud Melayu. Sedangkan adat dengan maksud Arab dan adat dengan maksud syarak, yang mana khususnya untuk adat haid. Bila adat haid dia adalah kali terakhir. Bila kali terakhir datang? 10 tahun lepas. Dia ingat dah menopause dah. Tak datang haid dah dia ingat. Sekali lepas 10 tahun tak ada darah keluar, tiba-tiba keluar darah tu berterusan. Dan darah tu jadi panjang sangat sampai jadi istihadah. Maka penyelesaiannya adalah dengan adat. Jika penyelesaiannya adalah dengan adat, maka adat dia tadi tu berapa hari? Adat dia tu tengok yang 10 tahun lepas. Kena ingat 10 tahun lepas yang kali terakhir tu 10 hari. Maka haidnya adalah 10 hari mengikut adat. Walaupun ianya berlaku 10 tahun lepas. Okay. Sekali telah memadai untuk menjadi sebagai adat haid. Jika jumlah hari haidnya berubah-ubah setiap kali kitaran, maknanya bulan 1 haidnya 7 hari, bulan 2 6 hari, bulan 3 2 hari, bulan 4 10 hari, bulan 5 9 hari, bulan 6 sehari, bulan 7 14 hari. Contohlah, tak sama. Okey. Jika jumlah adat haidnya berubah-ubah setiap kali kitaran, maka adat haidnya adalah jumlah hari haid terakhir. Jumlah hari haid terakhir dapat difahami maksudnya yang terakhir. Jadi katakanlah haidnya bulan 1 5 hari, bulan 2 9 hari, bulan 3 sehari, bulan 4 pada bulan 4 jadi istihadah.
Dan penyelesaian istihadahnya adalah dengan menggunakan adat. Berapa harikah adatnya? Adatnya sehari. Sebab bulan lepas hari. Kenapa tak pakai yang 7 hari? Kita ambil contoh yang lain. Jika daripada anak dara sampai dia kahwin 20 tahun, haidnya 7 hari je tiap-tiap bulan. Tiap-tiap kitaran mesti 7 hari, 7 hari, 7 hari, 7 hari, 7 hari, 7 hari. Dah 20 tahun dah macam tu. Tiba-tiba pada bulan tu entah pening macam mana, berlaku istihadah, dan penyelesaian haidnya tadi tu adalah mengikut adat. Adatnya 7 hari je. Sebab kebetulan memang datang 7 hari tiap-tiap bulan, maka haidnya 7 hari lah. Tapi kalau dah 20 tahun 7 hari, 7 hari, 7 hari, 7 hari, 7 hari, tiba-tiba pada sekali bulan tu dah jadi 14 hari. Pelik sikit. Selama 20 tahun 7 hari, 7 hari, 7 hari, 7 hari, tiap-tiap bulan 7 hari. Entah pada bulan tu pening sikit, jadi 14 hari. Lepas tu bulan seterusnya istihadah. Dan penyelesaian istihadahnya adalah menggunakan adat. Maka adatnya berapa? Adatnya 14 hari. Bukan 7 hari, walaupun 7 hari itu telah beradat selama 20 tahun. Kerana dimaksudkan adat dalam masalah haid adalah kali terakhir, bukannya yang jadi berpuluh-puluh kali. Banyak kali dah sulang tu. Jadi jumlah hari haidnya berubah-ubah setiap kali kitaran. Maka adat haidnya adalah jumlah hari haid yang terakhir. Dapat dipahami di sini bahawa adat haid boleh berubah setiap bulan atau kitaran bergantung kepada jumlah hari haid terakhir. Cuba tengok. Saya buat contoh kat bawah tu. Cuba tengok contoh kat bawah tu. Kitaran pertama. Kita nak letak bulan pertama pun boleh. Saya letak kitaran pertama. Kitaran pertama haid 7 hari. Lepas tu suci lah. Bulan tu dah tak ada dah. Lepas tu kitaran kedua 3 hari. Kitaran ketiga 10 hari. Maka adat haidnya adalah 10 hari lah. Bukan 7 hari, bukan 3 hari. Kenapa 10 hari adat haidnya? Sebab itulah yang kali terakhir. Adat haid ikut kali terakhir. Okey. Haid 14 hari. Kitaran pertama 14 hari. Contoh kedua. Kita ambil lah bulan. Kita tukar kitaran kepada bulan. Bulan pertama 14 hari. Kemudian suci. Bulan kedua haidnya 11 hari. Bulan ketiga haidnya 2 hari. Maka adat haidnya adalah 2 hari lah. Sebab yang dilihat adalah 2 hari. Yang dilihat adalah kali terakhir. Bukan yang dilihat adalah yang selalu terjadi. Bukan. Jadi adat tu maksud kali terakhir, bukan yang selalu terjadi. Perlu diingatkan bahawa adat haid pada setiap orang adalah berbeza walaupun mempunyai pertalian keluarga. Mak dia adatnya 7 hari. Anaknya belum tentu 7 hari. Adik-beradik dia semua haid adatnya 8 hari. Dia belum tentu 8 hari. Dia tak ada kena-mengena dengan pertalian keluarga. Keturunan tak ada kena-mengena. Bangsa, aku Melayu mestilah 7 hari. Engkau orang putih 14 hari, tak ada kena-mengena pun. Kadang-kadang Melayu 14 hari adatnya. Kadang-kadang Melayu juga 2 hari je adat. Kadang-kadang Melayu 7 hari adat. Kadang-kadang dia orang putih 3 hari adat dia. Kadang-kadang dia orang putih 10 hari adat. Dia tak ada kena-mengena dengan bangsa atau negara. Oh, Malaysia 7 hari, Thailand 4 hari, Filipin 11 hari. Tak ada. Dia tak ada kena-mengena dengan negara, tak ada kena-mengena dengan bangsa, tak ada kena-mengena dengan pertalian keluarga, tak ada kena-mengena. Perkiraan adat haid adalah merujuk pada perjalanan darah diri perempuan tersebut. Setiap orang mempunyai adat yang berbeza dan adat yang berasingan. Okey. Setelah memahami penentuan adat haid ini, apabila seorang perempuan mengalami pendarahan melebihi 15 hari 15 malam, dan yang tadi tu saya cuma cerita dari sudut penentuan adat, belum lagi cerita masa bila nak guna adat. Sekarang ni nak cerita pula masa bila nak pakai adat tu, bila boleh pakai adat haid. Okay, ni masih nak cerita.
Setelah memahami penentuan adat haid ini, apabila seorang perempuan mengalami pendarahan melebihi 15 hari 15 malam, 360 jam, lebih 360 jam, dan tidak dapat membezakan sifat darah dengan kaedah tambis yang kita dah bincang sebelum ni, istilah yang dipanggil adalah luput syarat tambis, maka penentuan haidnya berdasarkan adat. Apa maksud adat? Dengan maksud jumlah haid terakhir yang dialaminya sebelum ini. Okey, jadi penentuan adat-adat adalah yang kali terakhir. Dan kita dah tahu, adat bukan adat lah, tamyiz, iaitu membezakan sifat darah kuat dan darah lemah, yang kita bincang sebelum ni. Tidak terpakai penentuan darah kuat dan darah lemah selagi darah tak lebih 15 hari, tak lebih sebanyak-banyak haid. Katalah darah kuat 7 hari, darah lemah 7 hari, baru 14 hari, maka haidnya 14 hari. Perbezaan warna darah ataupun tamyiz tidak terpakai jika darah tak lebih 15 hari. Semua adalah haid, warna apa pun. Okey. Macam tu juga dengan adat. Okey. Adat haid tidak terpakai. Adat haid tidak terpakai apabila darah tidak melebihi 15 hari 15 malam. Selagi tak lebih 15 hari 15 malam, adat haid tak terpakai. Dia biasanya 7 hari je, tiap-tiap bulan 7 hari. Dah bertahun-tahun, berpuluh tahun dah. Tiba-tiba pada bulan tu datang darah 15 hari, tak lebih 15 hari, tak lebih 15 hari tepat, maka haidnya 15 hari lah. Dia tak boleh kata, adat saya biasa 7 hari je, entah pening tiba-tiba pada bulan ni datang 15 hari. Adat saya cuma 7 hari, maka haid 7 hari. Tak boleh pakai macam tu, tak boleh. Sebab apa? Adat haid tidak terpakai selagi tak lebih 15 hari. Bila lebih 15 hari baru adat haid terpakai. Sebab tu saya tulis dalam ni, seorang perempuan mengalami pendarahan melebihi 15 hari 15 malam. Bila 15 hari 15 malam barulah terpakai adat haid. Bila dah lebih sebanyak-banyak haid kan. Dan ada itu syarat pertama. Syarat pertama adalah darah tu mesti lebih 15 hari 15 malam. Bila lebih 15 hari 15 malam barulah boleh pakai adat haid. Tapi sebenarnya tak cukup lagi. Ada syarat kedua. Syarat yang kedua adalah tak boleh tamyiz, tak boleh beza sifat darah. Jadi maknanya jika boleh beza sifat darah, adat tak terpakai. Contohnya, darah syarat pertama lulus, iaitu lebih 15 hari, 8 hari hitam, 8 hari merah, 8 campur 8, 16, maka lebihlah 15 hari. Syarat pertama cukup. Tapi boleh ke pakai adat? Adatnya haid 3 hari contoh. Adakah haidnya 3 hari je tak boleh pakai? Sebab apa pula tak boleh pakai? Tadi kata jika lebih 15 hari, darah keluar lebih 15 hari, maka pakai adat. Itu baru satu syarat. Ada syarat kedua. Syarat kedua, tak boleh beza sifat darah, atau bahasa lain kita panggil luput syarat tamyiz. Jika tak boleh beza sifat darah, baru adat terpakai. Jika boleh beza sifat darah yang kita bahas sebelum ni, maka kena guna sifat darah dulu. Jadi kita dapat faham, adat ni adalah macam second class lah. Kaedah kedua. Dia tak boleh pakai suka-suka. Dia kena jika tak boleh tamyiz. Contohnya 8 hitam 8 merah tak boleh pakai adat, walaupun cukup syarat lebih 15 hari. Sebab apa pula? Sebab pula tak boleh pakai adat? Sebab boleh beza kan, 8 hitam 8 merah, maka haid adalah 8 hitam. Sebab apa? Sebab boleh beza. Boleh beza sifat darah yang kita bincang sebelum ni. Jadi kalau macam mana yang boleh jadi pakai adat ni? Contoh bila hitam 16 hari. Hitam 16 hari, syarat pertama lebih 15 hari. Syarat kedua nak pakai tak ada darah kuat darah lemah, maka tak boleh tamyiz. Bila tak boleh beza sifat darah, maka barulah pakai adat. Tengok bulan lepas adat haidnya berapa hari? Haidnya 3 hari, maka adat haidnya adalah pada yang bulan tu adalah 3 hari lah. Yang isi Allah yang keluar 16 hari tadi cuma 3 hari je haidnya. Bukan 16 hari, 3 hari je. Tengok kat mana ni? Tengok kat adat bulan lepas. Kenapa tengok bulan lepas? Sebab tak boleh beza sifat darah, satu warna je. Nak beza macam mana? Contoh,
Seterusnya. Okey. Ini berdasarkan kaedah fiqh yang masyhur, al-'adatu muhakkamatun. Adat, kebiasaan boleh jadi hukum. Lihat contoh berikut. Lihat contoh berikut. Tengok kitab masing-masing lah. Alamak, tak boleh. Jadi bila macam mana? Lihat contoh berikut. Tak payahlah, macam tu je. Okey. Adat 4 hari. Maksud kitaran sebelumnya, bulan sebelumnya 4 hari. Bulan seterusnya atau kitaran seterusnya keluar darah merah selama 20 hari. Darah merah selama 20 hari. Dan dalam merah 20 hari ini satu warna aja. Darah merah semua. Jadi syarat pertama lebih 15 hari 15 malam cukup. Yang syarat kedua tak boleh beza sifat darah sebab semua 20 hari. Maka haidnya adalah 4 hari. Tengok tu. Tengok tu 1, 2, 3, 4. Saya colourkan pekat sikit. Haid 4 hari je. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sampai 20 adalah istihadah. Adalah istihadah. Walaupun begitu, dia tak boleh suka-suka, dia tak boleh suka-suka mandi pada hari yang kelima. Tak boleh. Tak boleh mandi pada hari yang kelima. Kata haidnya 4 hari aja. Mari, yang ini bagi siapa yang pernah belajar memang boleh dapat faham lah. Saya cuba cari, saya cuba buat saya cuba tulis. Sekejap, nak cari dulu. Okey. Jangan salah faham. Baik. Tengok whiteboard saya. Sekejap. Saya buat keluarkan saya punya skrin. Okey. Tengok skrin. Okey. Adat haidnya 4 hari. 4 hari adat haid. Bila adat haidnya 4 hari, ini pada bulan sebelum lah. Ni bulan sebelum ataupun kitaran sebelum. Okey, adat haidnya telah dikenal pasti 4 hari. Pada bulan tu, bulan seterusnya keluar darah selama 20 hari. Darah pula merah saja. Bila merah tak boleh tamyiz. Tak boleh tamyiz, merah aja tak boleh tamyiz. Bila tak boleh tamyiz, maka haidnya tengok pada adat. Haidnya tengok pada adat, iaitu 4 hari. Adatnya 4 hari. Okey. Jadi adatnya 4 hari. Okey. Bila adatnya 4 hari, maka haidnya 4 hari. Mana 4 hari? Inilah 4 hari.
haid 4 hari. Jangan salah faham. Pada hari yang kelima ni jangan mandi pula. Takut salah faham gitu. Kerana pada bulan ni dia istihadah. Bila dia istihadah, ketika pada hari yang kelima, waktu tu dia tak tahu lagi darahnya nak lebih 15 hari ataupun tak. Maka dia tak boleh mandi, tak boleh sembahyang hari ke-6 walaupun ianya istihadah. Sebab waktu tu tak tahu lagi kejadian, ketika kejadian tu tak tahu lagi. Hari ke-7, hari ke-8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Tak tahu lagi. Masuk hari yang ke-16. Masuk hari ke-16. Ini yang dalam kitab tu tengok tu, yang saya tulis tu apa ni. Perempuan mengalami pendarahan melebihi 15 hari 15 malam. Jadi kena tunggulah 15 hari. Kena tunggu 15 hari 15 malam. Bila lepas 15 hari 15 malam, maknanya hari yang ke-16 ni, jam yang ke Allah, saya kena buang gambar ni. Pada lebih 15 hari 15 malam, pada hari yang ke-16 barulah mandi kat sini. Mandi solat. Kena tunggu. Tapi ketika hari ke-16 baru dia dapat tahu darahnya 20 hari. Merah. Mana tak boleh tamyiz. Tak boleh beza sifat darah. Bila tak boleh beza sifat darah, maka bila tak boleh tamyiz kembali kepada adat. Adatnya adalah 4 hari. Bila adat pada haid adalah 4 hari. Dapat tahu pada hari yang ke-16 baru dapat tahu. Maka mandi dan solatlah pada hari ke-16. Hari ke-16 ni ada darah sampai hari ke-20 ni istihadah. Cuma macam mana hari kelima yang dia tak sembahyang ni? Hari kelima sampai hari ke-15 qada. Dia wajib qada solat. Jangan tiba-tiba pergi mandi hari kelima pula. Sebab kata apa? Haid kan bulan lepas kan 4 hari. Hari ni dah masuk hari kelima, mandi pula hari yang kelima. Bukan. Kena tunggu juga 15 hari. Kerana pada hari yang kelima dia tak tahu pun dia nak jadi istihadah ataupun tidak pada bulan tu. Takut salah faham pula kat situ. Dan ni kalau kita dah faham masalah tamyiz, boleh je, senang aja kita nak faham. Masalah adat ni sama je. Okey. Seterusnya. Tengok seterusnya. Ketepatan dalam menentukan adat haid. Ketepatan dalam menentukan adat haid. Ketepatan dalam menentukan adat haid tidaklah diberati sehingga perlu dihitung secara tepat tiap-tiap jam, minit atau saat. Yelah, kalau katakan adat 6 hari, bulan lepas 6 hari. 6 hari tu nak tengok dalam ikut jam ke? Sebab kalau sebut 6 hari, mana ada haid 6 hari tepat-tepat. Maksud 6 hari tu mungkin kira hari. Contohnya dia datang hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. 5 hari. 5 hari tu kira secara mudah-mudah aja, secara mudah untuk dikira. Berapa adat? 7 hari. Tapi hakikatnya 7 hari tu tepat 7 hari, 24 jam kali 7 hari ke? Ataupun lebih kurang, kadang-kadang mungkin lebih 7 hari lebih sikit. Kalau 24 jam, 24 kali 5, 100 jam. 24 kali 5 100 apa jam? Jadi bila macam tu 100 ni, adakah bila kita kata 5 hari haid adatnya 5 hari, maknanya 24 jam kali 5? Taklah diberati kira ikut itu. Habis macam mana? Saat kira saat? Bukan juga kira minit. Tak
taklah setepat itu, taklah perlu setepat itu. Mari kita tengok Yang kata-kata tu secara mudah-mudah saja, ketepatan penentuan adad haid tidaklah diberati sehingga perlu dihitung secara tepat tiap-tiap jam, minit atau saat. Tetapi hanya perlu dikira jumlah hari dan waktu solat ketika berhentinya haid. Yang ini tengok betul-betul tu. Ada contoh kat bawah tu. Tengok contoh kat bawah. Mana contoh dia? Contohnya datang darah haid 10 malam, mula 10 malam. 10 malam terus ke 10 malam sampai 10 malam, 24 jam. Hari pertama. 10 malam sampai 10 malam, hari yang kedua. 10 malam sampai 10 malam, hari yang ketiga, 3 hari dah. 10 malam 10 malam, 10 malam sampai 10 malam. Hari keempat, 4 hari dah, 4 hari tepat. Lepas tu hari yang kelima, yang kata haid berapa hari? 5 hari. Haid berapa hari? 5 hari. Sebenarnya yang kata 5 hari ataupun mungkin haid berapa hari? 4 hari dia kata. Sebenarnya dia kata 5 hari ke 4 hari tu, kalau kira tepat-tepat, kalau dalam kes ni jumlah haidnya cuma 4 hari 8 jam aja. 4 hari 8 jam saja haidnya. Tapi mungkin dia kata haidnya 5 hari. Sebab dah masuk hari yang kelima. Kalau kira hari Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat. Dia kira 5. Mudah-mudah kat gitu. Ataupun mungkin dia kira 4 hari je. Sebab hari pertama tu dia kata dah masuk hari lain. 10 malam tu kan dah hari lain malam. Maka sebenarnya 4 hari. Tapi yang tepatnya adalah 4 hari 8 jam. 4 hari 8 jam. Cuma waktu darah berhenti adalah pada waktu subuh, hari yang kelima tu. Kalau dari sudut jam 4 hari 8 jam. Jadi bila kita kata adat haid berapa? Adat haid 4 hari 8 jam. Bukan kira gitu. Bukan. Adat haid berapa? Adat haid 4 hari. Kena kata 4 hari. Cuma 4 hari tu berhenti waktu apa? Berhenti waktu apa? Tengok contoh satu lagi yang bawah tu. Tengok contoh satu lagi. Yang ni penting untuk tahu ni. Sebab nak menentukan adat tu, takut salah faham. Takut salah faham. Okey? Okey. Okey. Contoh. Bulan pertama. Tadi tu bulan pertama. Okey, maka kita kata adat haidnya 5 hari. Yang mana berhenti pada subuh. Pada subuh. Waktu subuh. Tengok bulan haid bulan kedua bermula jadi istihadah dekat dia. Bila sebut istihadah, darahnya keluar lebih 15 hari lah. Darahnya keluar lebih 15 hari. Okay. Tapi darah keluar bukan pukul 10. Darah keluar start bermula pukul 5 petang. 5 petang sampai 5 petang, 24 jam sehari. Hari kedua, hari ketiga, 5 petang, 5 petang, 5 petang sampai hari yang kelima. Hari yang kelima 5 petang hingga 6 pagi. 5 petang hingga 6 pagi. Okey. Yang mana tengok 6 pagi hingga darah berhenti adalah istihadah. Ini bermakna haidnya adalah 14 hari 13 jam. Sebab apa? Ini contoh kalau 6 pagi itu subuh lah. Kalau 6 pagi itu subuh. Jadi haidnya bukan tengok hari. Ya, tengok hari tu tepat. Hari yang terakhir tu bukan tengok hari dah. Hari terakhir tu tengok berhenti waktu bila. Mari saya tulis. Saya cuba saya cuba keluarkan. Kita buat conteng-conteng sikit untuk mudah faham.
Okey. Tengok. Ini bulan pertama. Allah, tak nampak pula Sekejap. Tak nampaklah sikit tu kan. Ini bulan pertama. Dan bulan yang kedua. Bulan pertama kita kata haidnya 5 hari tau. Kalau mudah-mudah kata haidnya 5 hari kan? Tengoklah kalau kita kira haid yang sebenar, bulan pertama ketika dia normal ini sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari. Yang ni 24 jam lah. 24 jam 10 malam, dia keluar 10 malam sampai 10 malam, kira 24 jam lah. Okey. Hari yang kelima keluar, hari yang kelima dia berhenti pukul 6 pagi. 6 pagi ni waktu subuh. Okey. Maka yang kena ingatnya 4 hari penuh. 4 hari penuh. 4 hari penuh. Lepas tu subuh, berhenti subuh. Okey, ini adat dia. Ni adat secara detail, ni adat dia. Okey. Pada bulan seterusnya, tapi kalau kena ikut jumlah dalam bentuk jam, haidnya 4 hari 8 jam lah. Okey. Pada haid bulan kedua, yang ni normal, sini normal. Maksud normal bukan istiadah. Normal. Pada bulan kedua jadi istiadah. Bila sebut istiadah lebih 15 hari ke atas, lebih 15 hari lah istiadah. Okey. Dan darah keluar hari pertama sampai hari yang pertama sampai hari yang ke-15. Saya tulis menyengit Saya tulis menyengit macam ni. Okey. Hari yang pertama sampai hari yang ke-15. Lepas tu masuk hari yang ke-16. Pada hari yang ke-16 ni bulan kedua ni. Pada hari ke-16 dia telah istiadah. Maka dia wajib mandi kat sini. Mandi solat. Okey. Dan dia nak menentukan haidnya, tengok tamyiz. Tak boleh tamyiz lah dalam kes ni. Bila tak boleh tamyiz, haidnya mengikut adat. Adatnya berapa? Ni dalam kes yang adatnya. Adat je ni lah. Adatnya. Adat dia. Ni adat dia. Kalau mudah-mudah kata, mungkin setengah orang dia akan kata 5 hari. Adat dia. Sebab 5 hari ni. Dan boleh jadi juga ada orang kata adat dia 4 hari. Secara umumnya begitulah. Tapi sebenarnya haidnya 4 hari 8 jam. Dan 4 hari penuh. Hari yang kelima, kita kata hari yang kelima, berhenti waktu subuh. Okey. Jadi haidnya berapa hari ni? Haidnya haidnya ikut adat. Adat dia kat sini lah. Adat dia 4-5 hari kat sini adat dia. Dan selepas daripada adat, selain daripada adatnya adalah istiadah lah. Istiadah. Soalannya kan dia kena qada semayang. Tadi kan dia kena qada semayang yang dia tinggalkan. Okey. Jadi dia kena qada semayang yang dia tinggalkan. Nak kena qada berapa hari? Mudah-mudah kata dia kena qada 4 hari. Ada orang kata haid saya 5 hari, qada 5 hari. Itu secara mudah untuk bagi faham aja. Sebenarnya dia kena qada semayang berapa hari yang tepat-tepat ataupun berapa waktu tu. Bila detailkan, maka tengoklah yang kata hari pertama ni, ni lah hari pertama. 5 petang keluar hingga 5 petang. 1. Ni settle. 2. Selesai. 3. Selesai. 4 hari. Selesai. Tengok 4. Okey. Berhenti. Adat dia berhenti waktu subuh hari kelima. Masuk hari yang kelima, 5 petang sampai 6 pagi. 5 petang sampai 6 pagi. 6 pagi tu subuh dah. Kita ambil subuh dah. Jadi 5 petang sampai 6 pagi adalah haid. Sebab apa? Sebab darah dia berhenti ketika normal tu kan ketika subuh. Ketika subuh kan berhenti. Maka dalam keadaan dia istihadah, 5 petang sehingga 6 pagi adalah haid.
bermula 6 pagi ke atas, 6 pagi 1 minit yang tu ke atas adalah darah istiadah, maka dia kena qada subuh. Pada hari kelima ni subuh. Dan seterusnya lah. Subuh, Zuhur, Asar, Maghrib, Isyak semua. Dan termasuklah hari yang ke-6 ni. Hari yang ke-6 dia kena qada, hari ke-7, hari ke-8 kena qada, sampai hari ke-15 kena qada. Pengiraan ni adalah nak menentukan secara tepat berapa hari dia nak kena qada. Berapa hari nak kena qada. Yang kita dah bahas sebelum ni, jika tak boleh tamyiz adat 5 hari, maka kena qada 5 hari. Itu secara umum nak bagi faham aja. Secara umum nak bagi faham, tapi secara detailnya berapa hari nak kena qada. Nak kena qada ikut kaedah ini. Okey. Kalau tak faham, dengar berulang-ulang kali. Dengar berulang-ulang kali, insya-Allah faham. Okey. Tengok seterusnya. Dapat difahami dari contoh ini bahawa pada bulan pertama jumlah haid adalah 4 hari 8 jam. Haid berhenti waktu subuh. Ini adat dah ni. Pada bulan kedua pendarahan melebihi 15 hari 15 malam, jadi istiadah. Pada bulan bermakna telah terjadi istiadah, dan apabila luput syarat tamyiz, tak boleh beza sifat darah, maka haidnya mengikut adat, iaitu 4 hari. Haidnya 4 hari secara umumnya, dan dihukum suci waktu subuh. 4 hari sebab penuh, kena penuh kalau 4 hari waktu subuh, walaupun mungkin berbeza jumlah jamnya, sama ada terkurang atau terlebih. Sama ada terkurang atau terlebih. Jadi yang contoh tadi adalah terlebih. Mungkin boleh kita buat contoh terkurang. Macam mana kita nak buat contoh kurang? Okey, tengok balik contoh terkurang. Saya padam. Okey. Contoh terkurang. Adat dia sama, 4 hari penuh. Okey, 4 hari penuh. Maksud 24 jam. 24 jam, 24 jam, 24 jam. 4 hari penuh. Maknanya kat sini ada 5 sembahyang ni. 5 solat. Kan? Kali 5, kali 5, kali 5. Kalau nak tengok dalam sudut solat lah. Okey. Kemudian hari yang kelima berhenti pukul 6 pagi ataupun berhenti waktu subuh. Yang nak tengok bukan 6 pagi, yang nak tengok subuh, waktu solat subuh. Waktu subuh. Walaupun bukan 6 pagi, mungkin 6.30 pagi. 6.30 pagi. Samalah juga. Yang naknya subuh ni, bukan nak pukul ni. Mungkin kalau kita nak bagi contoh lain, dia berhenti pukul bukan 6 pagi. Berhenti pukul 2 petang. Dua petang. 2 petang tu bukan subuh lah, Zuhur. Jadi dia berhenti pada waktu Zuhur. Dia berhenti pada waktu Zuhur. Okey? Dia berhenti pada Zuhur. Dalam kes ni, yang pertama, ini adat. Ini adatnya. Pada bulan seterusnya jadi istiadah lebih 15 hari dan tak boleh tamyiz ikut adat. Oh, ikut adat. Adat dia berapa? Mudah-mudah kata haidnya 5 hari. Ini mudah-mudah cakap je 5 hari. Tapi detailnya bukan 5 hari pun. Tak penuh pun 5 hari, 4 hari lebih. Okey, sebab dia berhenti pukul 2. Kalau 5 hari tepat, dia akan berhenti pukul 10 malam juga. Barulah 5 hari tepat. Tapi mudah-mudah cakap 5 hari. Tapi kalau nak qada, tak boleh kira mudah-mudah gitu, kena detail. Nak qada nanti. Okey. Jadi bila dia berhenti pukul 2 petang, ambilnya Zuhur. Zuhur lah 2 petang tu Zuhur. Pada bulan kedua, bulan seterusnya jadi istiadah. Bila jadi istiadah,
Dan tak boleh tamyiz, haidnya adalah 5 hari. 5 hari ikut adat. Tapi nak kena qada berapa hari? Adakah nak kena qada 10 hari? Sebab dia hari ke-16 baru dia buat kiraan. Maknanya dia nak kena qada 10 hari. Bila haid 5 hari, qada 10 hari. Qada 10 hari. Qada 10 hari ni mudah-mudah cakap nak bagi faham kaedah je. Nak bagi faham kaedah je. Hakikatnya qada bukan 10 hari. Qada lebih 10 hari lagi dari sudut waktu. Kalau 10 hari, 10 kali 5 waktu, 50 waktu dia kena qada. Ya, tapi sebenarnya mungkin lebih, mungkin kurang. Bergantung detailnya kat mana. Detailnya kat sini lah. Okey. Pada masa jadi istiadah, Allah. Jadi okey. Masa jadi istiadah, bulan seterusnya jadi istiadah pada hari yang ke-16. Tengok, saya tulis balik. Tak apalah. Pada hari yang ke-16 baru dia buat kiraan, dia mandi kat sini. Dan dia kena qada. Dia kena qada 5 hari. Sebab adatnya 5 hari. Bulan lepas 5 hari. Secara umumnya gitulah. Nak kena qada 10 hari. Qada 10 hari tu pun secara umum. Detailnya macam mana? Detailnya. Okey, mari kita tengok detailnya. Jadi pada hari yang ke-16 dia buat kiraan. Adatnya adalah 5 hari. Jadi dia kena qada berapa hari? Dia kena qada semayang tu berapa hari? 10 hari secara umum. Detailnya macam mana? Tengok pada hari yang kelima tu. Hari kelima ni lah. Hari pertama ni. Darah 5 petang sampai 5 petang 24 jam. 1 selesai. Hari yang kedua selesai. Yang ketiga selesai. Hari ketiga selesai. 4 selesai. Maka 4 hari dah penuh. Okey. Ni hari yang kelima ni kena tengok balik nota catatan dia. Berhenti pukul berapa? Okey, kita ambil contoh. Berhenti pukul 6 pagi. Bukan berhenti. Sebab istiadah kan. Istiadah berhenti apa? Hari ke-16 sampai ada. Bukan berhenti. Hari yang kelima ni, haidnya adalah hari kelima. Hari pertama, kedua, ketiga ni. Ini hari pertama, hari kedua, hari ketiga ni memang betul. Haid. Hari keempat haid penuh. Hari kelima ni yang kata kena qada, yang kena qada tadi 10 hari tadi tu. Sebenarnya hari kelima dia sampai pukul 2 petang. Jadi maknanya sampai 2 petang Zuhur. Jadi dia kena qada Zuhur dia kena qada. Zuhur apa? Zuhur asar. Yang hari kelima ni. Zuhur asar maghrib sampailah masuk hari yang ke-6. Hari yang ke-6 tu penuh lah kena qada 5 sampai hari yang ke-15. Okey. Zuhur lah. Dalam kes tadi yang saya padam tadi, dia kena qada bermula subuh. Dalam kes ni dia kena qada bermula Zuhur. Hari yang kelima tu yang dia kena qada. Sebab apa? Sebab berhenti pukul 2. Okey. Itu jika terlebih waktu. Kalau terkurang macam ni? Terkurang pun sama. Sebab tu saya tulis kat sini, walaupun mungkin berbeza jumlah jamnya, sama ada terkurang atau terlebih. Kalau terkurang macam mana? Terkurang. Berhenti, padam balik. Ini tak boleh padam. Kalau padam lah. Okey. Contoh yang terkurang, mari kita tengok yang sebelah. Muka surat 82. Adat suci tu. Nanti kita akan ini masuk balik adat suci. Sekarang adat suci dulu. Lepas adat suci baru kita tengok yang terkurang. Baik. Adat suci. Adat suci. Kita membincangkan tadi adalah tentang adat haid. Ini adalah adat suci. Adat suci tak ada lah.
Adat suci tak ada Macam mana nak masuk yang terkurang dulu ke macam mana? Okey, kita masuk terkurang dulu. Kita berhenti ke adat suci lah. Kita masuk terus. Kalau tidak tak selesai. Baik. Mari kita tengok balik. Macam mana kalau dia berhenti pukul bukan 6 pagi, pukul 9 pagi. 9 pagi. 9 pagi. Apa saya nak sebut apa ni? Yang saya tulis tu, yang muka surat 81 tu ujung tu, dan dihukum suci waktu subuh walaupun mungkin berbeza jumlah jamnya, sama ada terkurang atau terlebih. Yang kita kira tadi yang terlebih. Ini kita cerita yang terkurang pula. Okey, dia berhenti 9 pagi. 9 pagi. Bila 9 pagi, dia bukan berhenti waktu subuh. Bukan. Dia kira berhenti waktu zuhur. Bukan subuh. Sebab 9 pagi tak ada sembahyang, dia tengok sembahyang yang ni lah, yang selepas itu. Sebab tak ada waktu solat waktu tu. Okey? Okey. Jadi ini pada adat inilah adat, dah jadi adat lah, dah normal. Bulan seterusnya jadi istiadah. Macam cerita macam tadi, 1 sampai 15, masuk je 16, dia telah berlaku istiadah, dia tahu dia telah berlaku istiadah. Dan haidnya ikut adat. Yang mana adatnya, inilah adatnya, 5 hari ataupun 4 hari 8 jam. Tapi bukan 4 hari 8 jam, tambah lagi lah, 6, 7, 8, 9. 4 hari bukan 8 jam, dah tambah pukul 9. 4 hari 11 jam. Okey, itu adat dia. Pada bulan seterusnya berlaku istiadah. Bila berlaku istiadah, 4 hari penuh, yang mana darah keluar, yang tadi tulis pukul 5 petang sampai 5 pagi. Okey, jika 5 petang sampai 5 pagi 12 jam, 5 pagi sampai 5 petang balik 24 jam. Jadi 24 jam, 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari. Okey. Hari yang kelima, okey, hari yang kelima, haidnya bukan sampai 9 pagi. Bukan sampai 9 pagi. Haidnya sampai zuhur. Maksudnya haidnya sampai zuhur. Maknanya kalau kita tengok dari sudut jam, lebih lah, bukan 4 hari 11 jam. Sebab kalau kita tengok, yang ini 24 jam, ni 24, ni 24, ni 24 jam. Okey, 5 petang sampai zuhur kita ambil pukul 2 lah untuk mudah kira. Maknanya 6 pagi, ni bukan 6 pagi, sampai 2 petang. 2 petang. Jadi 5 petang sampai 2 petang, tak sampai 24 jam. Jadi berapa hari haid, berapa jam haid, berapa hari haidnya? Jadi kalau 5 petang, macam nak kira 5, 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 1, 2, 3, 4. Kalau lah 5 petang sampai 5 petang, maknanya 24 jam. 5 petang sampai 2 petang, tolak 3 lah. Maknanya 21 jam. 4 hari haidnya adalah 4 hari 21 jam. Sebab dikira zuhur. Sedangkan adatnya adalah 4 hari 11 jam. Kenapa jadi 4 hari 21 jam? Yang 21 jam ni, hari yang terakhir ni, dia berubah-berubah. Mungkin dia terlebih jam tadi, mungkin dia terkurang mengikut bila darah tu berhenti. Bila darah tu berhenti. Jika darah tu berhenti kurang, maka mungkin jadi bila darah tu berhenti. Jika darah tu berhenti pada waktu bila? Waktu zuhur. Berhenti waktu zuhur,
maka mungkin jam tu akan berubah. Jam yang hari yang terakhir akan berubah. Tak semestinya sama yang dalam hari yang kelima. Dia nak tengok ni bergantung kepada waktu solat. Dia bukan bergantung kepada pukul berapa. Jadi bila kita dapat faham macam tu, mungkin walaupun adatnya 4 hari 8 jam, tapi bila dia berlaku istiadah, haidnya adalah mungkin 4 hari 2 jam. Boleh jadi. Dan boleh juga jadi 4 hari 23 jam. Walaupun secara umumnya ikut adat. Yang ikut adat ni yang 4 hari ni yang tepat. Yang hari yang kelima bergantung kepada bila darah tu berhenti. Bila darah ketika bulan normal tu, bulan pertama tu berhenti, pukul berapa, dan bila, pukul berapa, ataupun waktu semayang apa. Jika semayang isyak, maka waktu isyak tu panjang, maka mungkin akan berubah adatnya nanti bila berlaku istiadah pada bulan seterusnya berlaku istiadah. Maka bila nak menentukan, dia bergantung kepada waktu solat. Saya ulang tu, dia agak susah sikit lah nak faham ni. Malah saya terangkan perkara ni setelah berapa tahun setelah 10 tahun kot. Setelah 10 tahun duduk menyebarkan ilmu berkaitan dengan haid ni, setelah 10 tahun barulah detailkan perkara ni. Dan kemudian saya tulis dalam kitab yang saya karang. Jadi dia agak susah sikit lah kalau kena perhati je. Jadi ingat, 4 hari, bila sebut adat tu 5 hari, maknanya 4 hari lebih. Hari yang kelima jarang. Hari kelima tu memang betul-betul 24 jam. Jarang sangat. Jadi bila sebut 4 hari, haidnya 5 hari, 4 hari tu ya betul, penuh haidnya. Tapi hari yang kelima tu bergantung kepada waktu bila dia berhenti. Jika dia berhenti waktu semayang bila. Jika dia berhenti waktu maghrib, maka adatnya adalah begini. 4 hari, hari kelima maghrib. Tu adat dia. Dia bukan 4 hari 8 jam, bukan. Jika hari kelima tu berhenti pada waktu subuh, maka adat haidnya adalah 4 hari, hari kelima tu subuh. Bila sebut 4 hari ni, ada 4 subuh lah kat sini. Hari kelima tu subuh. Itu adalah adatnya. Walaupun mungkin berbeza jam, beberapa jam, sama ada berbeza, bertambah atau berkurang beberapa jam daripada adat yang sebenar. Boleh. Sebab kalau kira dalam bentuk jam, 24 kali 24 tambah 24 tambah 24 tambah 24, 4 hari tambah pula berapa jam, dia tak kira gitu. Adat haid tak kira gitu. Boleh? Mudah-mudahan dapat kepahaman lah. Mudah-mudahan Allah bagi faham. Yang ni dah makin susah dah masuk ni, adat ni dah makin susah sikit. Jadi ketepatan dalam menentukan adat haid, dia tak dikira, tak dihitung tiap-tiap jam atau minit. Tapi bila cukup 24 jam, baru dia jadi 24 jam. Dia seolah-olah, okey, adat haid berapa hari? Berapa nak kira ni? Okey, 24 jam penuh darah. 24 jam penuh. Okey, 24 jam. 24 jam. 24 jam penuh 3 hari, 24 jam 4 hari, 24 jam 5 hari, 24 jam 6 hari. Hari ke-7 tak penuh. Bila tak penuh 24 jam, maka yang dilihat bukan berapa jam. Yang dilihat adalah waktu bila berhenti. Waktu semayang bila yang berhenti. Itulah jadi haidnya adalah 6 hari subuh. 6 hari, hari ke-7 tu subuh. Okey. Jadi kalau katakanlah adat yang lepas, yang berhenti itu waktu Zuhur, yang adatnya, yang ketika normal waktu Zuhur berhenti, ataupun sebelum Zuhur, maka yang dia kira Zuhur. Subuh bukan tak perlu qada Zuhur. Yang ini dalam penentuan adat, dalam penentuan adat. Jadi pada 4 muka surat ni,
Yang mana yang pertama, adat haid adalah kali terakhir. Adat haid adalah kali terakhir, bukannya adat yang telah berlaku berpuluh-puluh kali, beratus-ratus kali. Yang pertama. Yang kedua, sekali telah memadai untuk menentukan adat haid, walaupun dia berbeza dengan kebiasaan, tetap juga dia adalah adat, dengan syarat dia adalah yang kali terakhir. Yang ketiga, adat ni diguna setelah darah lebih 15 hari pada kitaran seterusnya. Okay? Yang keempat, penentuan bila sebuah adatnya, bila darah jadi istiadah lebih 15 hari, jadi penentuan kaedah yang digunakan adalah nak digunakan adat, maka adatnya adalah mengikut bulan terakhir. Jika 5 hari, 5 hari lah, sebab 5 hari bulan terakhir itu adatnya. Dan 5 hari tadi tu pula detailnya 4 hari je yang tepat. Hari yang kelima, adat tu bergantung kepada waktu semayang bila yang dia berhenti. Jadi kena qada tu waktu yang darah berhenti. Bermula darah berhenti pada waktu normal, waktu tu lah bermula kena qada semayang apabila berlaku istiadah nanti. Wallahu a'lam. InsyaAllah nanti kita sambunglah adat suci. Tangguh dulu. Kita sudah ingin tasbih kafarah dan suratul subhanakallahumma hamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.